Bang, kopi 01. Kopi kosong eh. Okey, siap. Selamat datang kepada episod kami Kopi Kosong, bukan kosong-kosong tapi ada kopi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, sekarang kita nak umum yang teka-teki minggu lepas. Ada pemenangnya. Okey. Pemenang dia adalah Cindy Tanjung 410. Cindy? Nama dia. Dari mana tu? Aku rasa Indonesia. Okey. Dia dah menang $30. So saya dah message dia. So reply lah kalau di di YouTube tu. Dan pemenang tu akan dapat $30. Itu Okey. je lah. Aku ada sesuatu. Ni apa cerita pula Aziz Zam kau? Kau bercerita. Sabar aku pakai dulu. Bismillah. Kau boleh tak kau punya kopi muffler tu? Boleh. Kan? Ya, aku dah pantun untuk kau. Okey. Silakan. Duri laut, duri landa. Kenapa kau pakai tanjak? Kapal Bugis, kapal belayar. Baik, kita tanya Tok Ayah. Tu dia. Ya, selamat datang Tok Ayah. Hari ini episod kami. Okey. Okay, hari ini kita nak tanya tentang tanjak. Okey. So tanda-tanda tanjak, erti tanjak untuk pendengar supaya diorang pelajarilah apa ertinya tanjak tu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada semua para pendengar yang mendengar kopi kosong bukan bang, ada kopi. Jadi ni hari Tok Ai dapat undangan daripada penganjur kopi kosong. Jadi dia minta bertanya tentang soal tanjak. Betul. Ya, betul. Tanjak. Ya, jadi bak kata orang pantun dulu Silakan. Tanjak bukan sebarang tandak nak menebang pokok bergaharu. Tanjak bukan sebarang tanjak kebanggaan bangsa Melayu. Ya. Itu dia. Jangan tahu pakai je Jadi dimaksudkan tanjak daripada orang-orang Melayu kala dulu, dia ada erti makna, maksudnya dia erti tanjak. Okey. Tanjak dimaksudkan ertinya tapak memijak. Tapak memijak. Tapak memijak. Berarti tapak memijak. Jadi tapak memijak tu kaki memijak di atas bumi yang kita duduk. Di atas bumi yang kita berdiri, kata orang bumi ku pijak langit ku sanjung. Jadi kata-kata yang dikatakan tanjak artinya tapak memijak. Jadi kita tidak boleh memandang sebuah satu benda tu dengan tanpa sebab kita kena kaji dan mengkaji dulu. Okey. Apa pengertian bangsa Melayu? Sebab Melayu punya adat. Punya adat. Sebab tu dia kata tanah Melayu, tanah beradat. Bumi ku pijak, bumi beradat. Kalau tidak kita sama-sama mufakat, bangsa Melayu habis merempat. Ya. Cantik betul. Di sini dia kata ertinya tadi. Jadi kalau seorang itu mesti memakai tanjak tu mesti kepahaman dia. Bukan kata dia pakai dengan percuma atau dipakai dengan sengaja. Tidak. Berarti ada makna, ada erti. Itu yang dikatakan bumi ku pijak. Tapak bumi ku pijak. Jadi begitu sebab tu tanjak tu letaknya kepada orang dulu-dulu ni pada orang yang tertentu. Tertentu seperti orang yang pertama sekali adalah raja. Kedua baru pada bendahara, datuk-datuk. Dan ketiga pada orang kaya. Dan pada orang ternama. Dan keempatnya tadi kepada orang-orang seperti Laksmana atau Panglima tadi. Jadi tanjak bukan sebarang. Tanjak tak boleh, sebab itu tanjak tu berarti bangsa berdaulat. Tidak boleh kita pijak, tak boleh kita lapah. Kerana kedaulatan kita tu memegang kepada sifat kemelayuan kita. Sebab tadi kata bumi ku pijak tadi lagi ku junjung. Jadi kita kena beri. Jadi apa erti maksudnya tadi bumi ku pijak? Apa juga Apa artinya bumi aku pijak? Jadi berarti bumi aku pijak. Di mana dikatakan bumi yang kita pijak? Di sini tanah kita pijak. Kalau tanpa bumi dipijak, takkan ada segala-gala. Di sinilah awal dulu. Segala-gala daripada bumi dulu. Tak ada bumi, tak adalah kita dan tak ada segala-gala. Apa diciptakan, apa kita kendak, semua ada di dalam bumi. Sebab tu kita kena hormat. Sebab itu dikatakan bumi ibarat ibu. Ibu. Kalau hidup dikandung ibu, mati dikandung tanah. Balik ke bumi. Mana terbang manusia pun sekalipun hebat, kaya, miskin, raja, sultan, panglima, pendekar sekalipun, tetap balik ke bumi. Tak ada yang dikata duduk istana kayangan, tak ada kata duduk istana angin, tak ada.
Tetap tiap manusia tu tetap yang bernyawa tetap balik kepada bumi. Sebab itu kata bumi itu mesti dihormat. Sebab itu dia kata bumi ibarat ibu. Sebab itu ada pepatah berkata surga itu terletak di bawah tapak kaki ibu. Ibu yang mana? Ibu yang memijak tu tadi. Itulah ibu yang abadi. Ibu yang kita kekalkan. Lain tak kekal. Lain semua hancur. Walaupun dibalut sampai akhir hayat dibalut dengan kain putih tetap hancur. Tapi kain di bumi tidak hancur. Kerana kain di bumi itu membalut kita. Sampailah kita ke bumi masyarakat akhir zaman. Tapi kalau kita tidak kenal, hancurlah kita. Sebab tu kata kesempurnaan kita mengenal. Nyur gading puncak mahligai ketupat lada bersinti. Hancurlah daging tulang berkecai daripada hidup sampai ke mati. Jadi tak ada erti, tak ada makna. Kalau kita sebagai seorang bangsa Melayu tapi tak kenal bumi yang kupijak. Itu yang dikatakan tanah Melayu tadi, tanah berdaulat. Jadi kita kena pegang kesanjungan. Jadi jangan kita kata yang bumi ni kita pandang tak indah. Macam tak sambil-sambil. Tapi sebab tu kita kena hormat. Sebab itu ibu diberi dengan kata dua. Ibu dan ayah. Wali keramat. Pada mereka kita kena hormat. Baru hidup akan selamat daripada dunia sampai akhir. Di situlah kita kena. Jadi kenalah bersalam. Bila kita keluar rumah tu, ingat-ingat. Ingat pada bumi. Yang kita lupa. Di mana kita bersujud pun, tetap di bumi. Tak ada orang bersujud atas angin. Tetap 5 waktu pun bersujud di bumi. Sampai di Baitullah pun kita bersujud di bumi. Tak ada. Itulah ibu yang sebenar-benar kita cium. Itulah ibu yang sebenar kita kena. Sebab itu tapak syurga tu di bawah tapak kaki ibu. Ingat, kalau kita tidak mengenal ibu yang kita pijak tadi, kita lapar dia, binasalah kita. Tak akan sempurna. Walau dia siapa sekalipun, kira kiai, ustaz, ulama yang terbesar sekalipun, kalau dia tidak mengenal, bukanlah dia sempurna nama manusia. Sia-sia hidup dia. Tak ada makna, tak ada erti sebab tak mengenal ibu. Itulah kemuliaan tanjak yang dipakai sebagai mahkota. Tertak. Sebab itu orang ramai pergi Semenanjung nak memberi teras rebung. Bumi ku pijak, langit ku junjung, bau hadap mendapat dia agung. Tepuk sikit saja. Itu dia. Jadi kalau ketak mengenal tak ada. Sebab itu tiap tanjak berias Melayu, berias bangsa biak dia. Ada baju. Kurung dia. Dia berkurung, dia berlapiskan kurung. Dia berpakaikan samping cindai. Bercindaikan kain. Kain cantik sutranya terikat. Lalu diikat dengan pending. Pending bersalut perak bersatu permata. Baru bersisip keris di belah kanannya. Ada makna? Bukan tak ada makna. Itulah nama dia tadi, pahlawan Melayu. Kalau menyebut tak mengenal, bagaimana dia? Nama Melayu tapi tidak kesempurnaan kemelayuan dia. Tidak mengenal. Sebab tu tanjak tu berarti ada makna. Ada maksud, ada erti, ada makna. Betul. Jangan kata tanjak dipakai percuma. Tidak. Dia letak di kepala, bersamping, berserta dengan mantra. Ada kata, ada yang bisa. Baru dia dipandang mulia. Kalau tak terletak, tak ada agung dia, tak ada mulia dia. Tak dipandang. Itulah tanjak kehebatannya. Bukan sembarang tanjak. Itu disebut tanjak. Baru kita hiaskan. Hiaskan dia dengan keindahan tadi. Kenapa? Dengan baju kurung. Baju kurung baru katakan Melayu, Raja Melayu, adat Melayu, pahlawan Melayu. Dengan baju kurung, mestilah berbutang satu. Kenapa berbutang satu, berbelah dua? Bermakna kata-kata. Itu ada maksud, ada makna. Bukan pakai baju bukan percuma, tetapi ada kanan, ada kirinya. Tiap itu hidup berpasang. Tak menyesuaikan dia. Kalau tak ada samping, tak bercindai dia. Tak letakkan dia dengan pending dia. Baru kata bersalut perak berpendingkan mat atau perak. Jadi bersalut, baru letakkan keris di samping. Jangan dicabut. Jangan dicabut. Bukan perlu pada adat dicabut. Kalau perlu, baru digunakan. Itulah lambang. Simpannya keris, simpannya tanjak. Kalau keris tak simpan di dalam sarung, bagaimana akan datang ke hebatannya? Kerana berhurufkan siap satu ada makna. Keris kenapa berlok satu? Tidak berlok atau sundang dipanggil. Kenapa lok itu berlok 3? Kenapa itu berlok 5? Kenapa dikata lok 7? Kenapa ada lok 9 dan 13? Satu berarti alif. Berdirinya keris itu. Berdirinya seorang pahlawan benar. Kerana dia tidak menggunakan keris lok. Mana ada orang tingkam keris bengkok? Tak ada. Tak ada. Semuanya keris lurus. Betul. Betul tak keris lurus? Mana ada orang nikam keris bengkok? Tak ada. Itulah keris sundang namanya. Kerana mudah dicabut, mudah ditikam. Baru dinamakan dia kepahaman dia. Kalau lok 3 hanya hias. Kalau perlu baru dipakai. Itulah dipakai daripada panglima. Kenapa dia kata lok 3? Kerana mendudukkan Pekli, Koli dan Kolbinya. Kalau sebagai bendahara pemimpin yang memegang, sebagai temenggung bendahara yang jaga, baru dia memegang pada lok yang 5. Kenapa lok 5?
kerana pemimpin rukun yang 5. Dia membawa rukun 5 kerana dia membentukkan kepada orang yang ada. Dia tidak boleh membengkok segala-gala. Baru raja memerintah berlaku 7. Kenapa berlaku 7? 7 petala bumi, 7 petala langit, 7 sifat dia. Dia sudah sempurna di angkat alam kerana dia sudah memegang amanahnya. Dia sebagai raja pemimpin di alam jagat ini. Itulah amanah seorang raja. Baru berdok 9, doanya pergi. Baru 13 sempurnanya dia. Bercantum 3 badan 3. Faham? Tak ada rukun lagi yang dalam 13. Hanya itulah satu. Kalau 5 tak macam 13 datang. Dia masuk pada rukun 13 Betul. Itulah maknanya. Sebab adat Melayu mempunyai tiap-tiap satu benda bersamping. Bukan keris boleh dicabut. Bukan keris mudah diletak. Kalau perlu boleh dicabut. Bukan cabut sebarang cabut. Tetapi cabut dengan isinya. Kerana bukan seberang letaknya. Baru ada isi menteranya. Baru tercabut keris dia. Kalau tidak, tak perlu. Bukan nama dia sempurna. Okey. Sebab keris itu kalau dicabut, mesti ada kalimatnya, ada kalimahnya. Ibarat keris, itulah hidup manusia. Seperti alif dengan ba. Okey. Berarti Wah, alif ni dalam ni. Jadi kalau falsafah yang mendengar cerita ni, kefahaman dia cari. Cari yang arif, cari yang kenal. Jangan memakai tanjak, memakai baju kurung. Memakai keris, memakai samping, tak memakai pending. Tapi tak kenal adat yang ada. Sebab itu dikatakan bumi ku pijak, langit ku junjung. Di situlah namakan bangsa Melayu. Baru teguh kan. Baru dikatakan banyak tanda antara tanda. Hendak menebang pokok gaharu. Banyak tanjak antara tanjak. Itulah kebanggaan bangsa Melayu. Weh, semangat dia. Semangat dia. Kau tak bawa lebih lah tanjak tadi. Itulah cerita sebenarnya sedikit banyak yang Tok Ai ceritakan tentang tanjak. Pasal zaman sekarang pun macam aku lah. Aku pun tahu ada tanjak. Ada macam-macam tanjak lah. Macam design semua kan. Tapi macam dia punya meaning dia punya makna dia kita tak tahu. Kan? Kita orang Melayu tapi kita tak tahu betul. makna. So at least Betul. sekarang kita dah Tapi kan faham sikit lah. kalau kita berbual pasal tanjak ni, mesti ada orang berpangkat seperti Laksmana, mesti ada. Pendekar, Panglima. Panglima. Apa ertinya kalau kita nak lebih mengetahui tentang itu? Apa perbezaannya antara Laksmana ke Panglima ke? Betul. Dia ada lagi apa? Ulu Balang. Ulu Balang ke? Gitu. Sebab itu dia kata orang ni kata dia banyak luas pada sifat tanjak Melayu ni kan. Banyak luas dia ada pandangan. Kan banyak tanjak antara tanjak, takkan sama tanjak merak. Tanjak merak. Kalau nak letakkan di atas kepala tanjak yang ada, mesti isi dengan menteranya. Baru dipandang mulia. Jadi tak boleh pakai gitu sebarang percuma. Ada erti, ada makna. Sebab itu perbezaan antara Laksmana, Pendekar, Panglima, Hulu Balang dan Pahlawan. Kata boleh berkata-kata, tapi kata tu boleh disebut dengan kata berkata-kata. Tapi tidak semuanya sama. Kalau dah sama, mana satu, mana dia? Mana jantan, mana betina. Kan? Jadi kalau semua pukul sama, dia pendekar tidak. Jadi mesti sebutan tu ada berbeza. Laksmana, lak tiada. Tiada di mana dia ada. Kerana tingginya di dalam sifat kesempurnaan di Laksmana. Itu pangkat kepada jataknya seorang Laksmana. Tinggi darjatnya kerana dia tahu letak di mana. Dia tahu letak di mana. Dia tahu segala. Yang tiada kepada ada. Menyempurnakan. Dia dapat memimpin segala jagat yang ada. Itu panggil Laksmana. Tapi kalau pendekar, pandai akal. Orang yang bijak akal. Bijak mengerti. Dia tahu bagaimana untuk menyelesaikan satu perkara. Dia tahu bagaimana nak menyelesaikan satu perkara. Itulah kelebihan seorang pendekar. Tetapi Panglima berbeza. Kerana dia ada Panglima. Tapi bukan hang tuah. Jebat kasbilah KNQ. Tetapi Panglima yang ada yang kepada diri sendiri. Itu dipanggil Panglima. Yang abadi, yang kekal. Itulah Sadar Papat 5 pancar. Dia kenal pada dia, itulah dia. Tak ada dia, tak ada kita. Segala-gala dia. Itulah Panglima yang memimpin. Kerana dia menjaga, dia mengawal. Sadar Papat 5 pancar. Ada 4, ada 1 sama kita. Itulah 5. Kalau tak ada, pegang jari yang masing-masing ada. Kalau tak ada ibu, boleh merasakan 4 yang tangan jari. Tak boleh. Betul. Itu dasarnya tak boleh megang. Begitu bezanya di antara Laksmana, Pendekar dan Panglima. Begitu Hulu Balang. Hulu Balang diutuskan. Apa diutuskan? Dia menjaga segala ada. Baik di alam, baik di diri kita sendiri. Dalam diri kita pun ada Hulu Balang. Bukan tak ada Hulu Balang. Sebab kalau di luar ada, Allah jadikan di belantara. Siapa Hulu Balang? Seperti rimau. Kalau di laut atau sungai dikatakan buaya. Ada di kayangan, ada naga. Ada elang buana. Semuanya ada berbeza. Tetapi dalam diri ada sempurnanya dia. Bukan tak ada. Kerana Hulu Balang itu dipanggil kerana penjaga. Dia menjaga 4 penjuru alam. Itulah dalam diri kita 4 penjuru alam.
Segala-gala kita ni ada penjaga, ada makna, ada sebut. Sebab tu kita tidak boleh buat sebarang. Apa yang kita buat dipandang, apa yang kita lakukan dilihat, ditengok kita. Itulah peringkat rubalang. Kalau belum kena keempat, dia tidak akan boleh disebut pahlawan. Kerana orang yang mengenal pada empat lah, baru yang dikatakan dia seorang pahlawan. Baru dia boleh menentang segala musuh. Baru dia boleh menentang. Bukan pendekar tetapi pahlawan. Kerana dia yang tahu melawan. Dia tahu menikam, tahu menumbuk. Segala-gala. Itulah sikap yang dikatakan 5 di antara kategori tadi. Laksamana, pendekar, panglima, hulu balang dan pahlawan. Baru bergelar darjat 7. Hah? Apa tu? Baru bergelar darjat 7. Oh, dah. Artinya apa tu ya? Artinya darjat 7 ni tadi, kalau seorang sudah melengkap pada 5, baru dipanggil Satria. Kalau dipanggil perempuan, Sri Kandi. Oh. Ini Sri Kandi. Mesti ada sebutan. Kalau kehebatan seseorang tu bangun Satria, memang dia Satria. Ini bukan Proton Satria atau Saga. Tapi ini Satria, panglima. Dalam semua tu dia ada dalam satu satria. Dia sebutan. Baru gelaran, ini betul ni Satria. Kalau perempuan dipanggil Sri Kandi. Boleh katakan Sri Kandi. Siapa dia? Dinamakan kehebatan, tiada. Kerana Kandi tu meletakkan kendi. Kendi yang membungkus. Tak ada dia, tak ada sekali yang ada. Itulah Sri Kandi. Dia memimpin di atas segala yang ada pada wanita-wanita yang ada. Itulah kehebatan seorang wanita yang dipanggil Sri Kandi. Kalau laki-laki Satria. Baru 5 sifat dia ada. Bukan Laksamana tu lain. Bukan pendekar tu lain. Tidak. Tetapi kategori dalam 5 jari. Ada 5 segala-gala. 5 jari tak ada sebutan yang nama. Sebab itu buat tu sebut. Ada jari kelengkeng, ada ibu jari, ada anak jari. Sebab dia berbeza tetapi tetap dia jari. Betul satu. Kalau tak ada jari, dia tak bertapak. Itulah tapak di antara kanan dengan kiri. Ada Satria, ada Sri Kandi. Oh. Allah. Dalam sini. Jadi, sebab ini kiasan. Kiasan sebagai kita orang bangsa Melayu. Nak mengenal adat Melayu. Betul. Sebab hidup kita ni beradat. Ada adat, ada bangsa. Tak ada bangsa, tak ada adat. Inilah kemuliaan orang Melayu. Inilah kejahatan orang Melayu yang benar-benar. Kalau orang Melayu itu faham erti apa yang dipakai maksudkan tanjak tu tadi, erti dikenal, itulah yang pertama sekali. Tanjak, bumi yang kupijak. Apa pun dalam diri kita, bumi lah utama segala-gala. Walaupun mereka panglima sekalipun, bumi dulu dipijak. Tidak akan ada yang pada segala. Dan setiap kembali kaya miskin pun tetap kembali ke bumi. Dia tak akan bawa harta segala. Yang dia bawa hanya liang lahat. Itulah kain papan yang kain putih yang dia tinggalkan. Siapa dia? Allah tidak membezakan. Tapi kalau tak kenal, binasa. Binasa. Tapi kalau kenal, itulah makna yang sempurna. Itu arti tanjak. Tapi kalau untuk para pendengar macam untuk yang bersemangat macam menjadi satu pendekar macam itu. Apakah yang kita macam Tok Ayah boleh memberikan satu nasihat macam mereka untuk segi kekuatan mereka atau macam kehebatan. Cuma satu pesan Tok Ayah. Ini pesan seorang Raja Laksamana. Boleh. Raja Laksamana Bentan pernah berpesan. Okey. Kalau nak berguru, biarlah sampai tamat. Baru ilmu sempurna. Baru ilmu menjadikan dunia akhirat. Kalau berguru tak sampai tamat, tak ada lakar yang kita dapat. Okay. Berburu padang datar, mendapat usaha belang kakinya. Kalau berguru berpajak ada, biarlah sampai ke akhirnya. So berarti mereka nak kena cari guru ya. Cari guru. Okey. Jadi tiap-tiap berguru tu mesti sempurnakan. Berguru tu biar semua. Kalau nak berguru biar sampai tamat. Pesan guru buat azimat. Betul. Baru diri akan selamat dari dunia sampai akhirat. Yeah. Jadi tiap kita nak belajar tu nak berguru. Tak ada guru bagaimana nak mengesahkan. Tak ada kesempurnaan kita. Apa sekalipun walau satu bismillahirrahmanirrahim pun tetap berguru. Carilah guru. Carilah benar-benar guru. Guru yang kita faham. Kalau orang ulama pernah berkata wa ulama syatul anbiya. Carilah ulama yang warisan Nabi. Cari orang yang arif, cari orang yang bijaksana. Kalau nak berguru, tengok guru tu dulu. Betul tak betul. Kalau pekli, kolbi tak betul, tinggalkan. Cari sifat, jangan terkabur, jangan kufur, jangan riak yang bongkak. Cari guru yang boleh mendidik kita pada akhlak dia. Betul. Pekli, kolbi dan kolbi. Itulah baru sempurna kita. Betul. Wah, ni puas puas. Tapi banyak benda yang kita tak tahu yang tentang tanjak, tentang bumi dengan ini semua untuk pendengar-pendengar yang kita nak nak berkongsi lah. Cuma itulah pesan Tok Ayah. Kalau boleh keluar dari pintu rumah, jangan lupa pada bumi. Ibu kita.
Ya. Itulah ibu yang akan kita balik nanti satu hari. Satu hari kita akan balik kekal, kita akan balik lagi. Kerana itulah ibu akan mengandungkan kita. Itulah tempat kita balik. Ingat, tak ada dia, tak ada kita. Betul. Di rata bumi ni ada segala-gala. Semua dicipta pada bumi. Segala-gala pohon pokok kayu-kayan, segala yang hidup, segala di bumi. Tak ada yang benda. Semua nak dijadikan daripada Allah menciptakan. Ingat, di antara bumi dengan langit tidak akan lari. Situ antara ibu dan bapa. Dia tak akan lari. Di antara dua. Apa pun diciptakan ibu, ibu menyimpan, mengandungkan segala-gala. Dijadikan segala, dia beri kita makan, kita minum. Tapi kita lupa, kita berak, kita kencing dia. Tak pernahkah kita bersalam dengan dia? Tak pernah kita merahmat dia? Betul. Kalau kita sebagai seorang ulama sekalipun tinggi, tapi kalau bumi kita tidak pijak, dia seorang ulama sekalipun yang pandai pun, tetap dia impit. Oh, pasal dia tak menghormati. Tak menghormati ibu. Sama tak menghormati ibu dia sendiri. Kalau bumi yang beri dia makan, beri dia minum, Betul. bagaimana? Sedangkan dia bersujud di mana semayang dia? Betul. Di bumi juga. Takkan orang tu sujud atas kawat tangan? Tak ada. Ada orang sujud atas meja? Tak ada kan? Tak ada orang sujud atas tak ada kan? Tak ada. Tak Oh, bersujud. jadi sebab itu hidup dikandung bumi, Hidup mati dikandung tanah. tanah. Hidup dikandung ibu. Hidup dikandung ibu, Mati dikandung tanah. Yes. Sebab itu Baru kembali betul. kita. Sebab itu dia kata syurga itu terletak di bawah tapak kaki Ibu. Di mana dia? Itulah dia kita kena jaga. Kita beri makan kita beri. Bolehkah kita nak menegurkan segala? Tak boleh. Tak boleh. Tak ada makanan, tak ada segala. Tak ada besi kayu-kayan pun. Semua daripada bumi. Diciptakan. Tapi kita tidak boleh melemparkan satu benda itu syirik. Betul. Kita tidak boleh melemparkan benda itu khurafat. Kalau kita pohon satu pokok yang kita tengok, tak boleh tebang, tak boleh dibakar. Kenapa? Kenapa kekuatan pokok tu dapat boleh tebang, tak boleh dibakar? Sampai dia hancur dah hutan dibakar api, tapi dia tetap berdiri. Kenapa? Kerana dia bertegas. Okey. Kalau dia tak bertegas, dia tak kuat. Begitu juga manusia. Kalau dia tak bertegas, dia lembik. Kerana betul. tak ada kekuatan berdiri dia. Tak ada tegas. Tapi kalau pokok tu bertegas, seperti kelo, galau kelo, gomunggal, tas gigi, itu, dia bertegas. Dia kuat. Salahkah kalau kita mengambil satu kayu yang menggunakan teras, kita gunakan? Adakah itu syirik? Tidak, pasal Tidak. Tidak. Siapa yang menciptakan? Allah Taala. Allah. Yang kita syirikkan tu siapa? Kita. Kebesaran Allah. Betul. Bolehkah kita mengatakan Allah? Tak boleh. Apa di bumi ni? Siapa yang boleh menciptakan? Tak ada. Semua diciptakan oleh Allah. Tak boleh kita menghina walaupun ikan di laut, walaupun di darat semua. Segala besi, batu pun ada. Semua yang di alam ini semua Allah yang mencipta. Jin, setan, iblis, setan. Tak ada orang yang cipta melainkan Allah. Kenapa Allah tidak membinasakan? Kenapa Allah tidak menghancurkan kalau jin tu jadi? Tidak. Sebab apa? Sebab ada sebab di atas sebab. Kenapa dia suruh kita fikir dan berakal? Kerana manusia itu diberi satu kesempurnaan, iaitu akal untuk dia berfikir. Kenapa Allah menciptakan ini benda? Dengan Allah boleh binasakan, tapi tidak. Oh, betul. Sebab itu ada berguna. Tidak semuanya jin setan itu jahat. Dan tak semuanya manusia itu baik. Ada juga manusia itu jahat. Ada juga jin setan yang baik. Tak semua dia jahat. Cuma kita tidak mengenal. Kalau kita dah mengenal, baru kita tahu baik tak baik. Sebab kita tidak boleh melemparkan benda itu syirik. Kita tak boleh melemparkan benda itu kafir atau kafir. Tak boleh. Yang boleh menentukan hanya Allah. Ya, Betul. Itu saja pesan Tok Ayah. Jadi apa pun kita nak belajar, carilah guru yang sebenar-benar. Tapi lagi guru itu angkuh, kupur, tobat, apa, segala-gala. Tinggalkanlah. Cari guru yang arif, yang bijaksana. Yang bukan menghina, tetapi memuliakan suatu benda. Apa diciptakan Allah di dunia ini. Tapi untuk pengajaran macam pengajaran macam Tok Ayah mengatakan kalau kita menghormat ibu. Boleh tak mengajar apa erti kalau untuk orang-orang yang tak faham? Macam Sebab itu dia kena belajar. Belajar. Dia kena belajar, cari orang yang arif. Okey. Belajar dan kenal. Sebab tu dia suruh kita mengaji dan suruh kita mengkaji. Kaji. Bila kita dah mengkaji, kita tahu. Jangan kita mengkaji tapi tak tahu mengaji. Setiap mengkaji mesti ada lawanan dia. Tak kita baca tu kita kaji. Apa benda ni? Okey, betul. Sebab itu Allah tak menciptakan satu benda. Tapi kajilah baik-baik. Sebab itu ada makna di dalam huruf alif, ba, ta, se, jim. 30 huruf. Allah berikan dengan makna. Kalau 30 huruf ni tak ada, Quran tak boleh baca. Betul. Daripada alif ba, ta, se lah, Quran boleh baca. Betul. Baru ada A, ada I. Jadi siapa kata faham situ, cari isi dia. Inti dia di mana. Cari guru yang arif yang faham. Cuba tu ada alif beta, kita belajar. Daripada situ kita belajar dulu. Betul. Daripada situ baru kita membaca Al-Quran. Baru kita mengenal di atas sabdu dia. Begitulah sifat manusia. Tak ada manusia pandai. Dia keluar daripada perut ibu, dia merangkak dulu. Ada yang merangkak dulu, baru dia berjalan, baru dia ada. Tak ada orang yang pandai yang arif, tak ada. Betul. Dia belajar daripada mana, dia ikut. Tak boleh. Tapi jangan kita selalu kalau belajar pun, ingat pesan Tok Ayah. Satu je, jangan suka mengkafirkan orang. Mensyirikkan satu benda. Dan suka mengkufurkan. Apa kita nak buat tu, kita kaji. Buat sebut tu kita kaji dulu. Apakah ini benda? Apa salah atau benar? Tak boleh.
Jangan kita kaji. Jangan kita mencaci dan menghina orang tu. Siapa dia? Oh, ini siapa? Tak boleh. Kalau kita nak membezakan antara satu dan lain, tak boleh. Tak boleh. Walaupun dia siapa bangsa pun, bukan bangsa kita. Tak boleh menjatuhkan kafir. Kerana setiap manusia tu boleh berubah. Besok dia kafir masuk masuk Islam, macam mana? Kita tak boleh cakap. Jadi kita tak boleh cakap. Mulut kita kena jaga. Mulutmu, harimaumu. Ya, betul. Yang binasa ada di kita sendiri. Kerana salah cakap, kita sendiri yang rosak. Itu pesan tu ya. Jelas. So pokok cerita kalau kita menggunakan tanjak, tapi kalau diri kita tak kenal, kita tak menghormati orang, tak guna kita menggunakan tanjak. Pasal kita dah kenal tahu apa artinya. Apa itu tanjak? Ibarat macam tanjak Hormat. Hormat. Itu namakan hormat. Baru kata diri kita sempurna, mengenal apa itu kita tanjak. Berarti bumi yang kupijak. Bumi yang kupijak berarti tahu di mana datangku, di mana asalku. Kalau kita tahu di mana datangku, di asalku, itulah tanjak yang kita letak di atas kepala. Kerana itu mulia. Kemuliaan bagi kita. Tak kenal, bukanlah kita nama manusia yang sempurna. Betul. Tapi kalau kita hanya keluar pintu, tak ada hormat dengan orang tua kita, tak ada hormat dengan bapak kita, sama juga hidup kita. Sama juga kita tak menghormat di bumi yang kita pijak. Sedangkan kita makan di sini, kita berak kencing dia. Pernah kita bertanya? Pernah kita bersalam? Tidak. Memang bumi tak menjawab, tapi bumi mendengar. Dan satu hari pun macam mana kau hebat, handal pun kau sorong air sekalipun, Masuk juga. tetap masuk juga dalam tanah. Itulah yang kekal abadi, kau disimpan dalam perut ibu. 9 bulan, 9 hari ibu mengandung. Betul tak? Betul. 9 bulan. 9 bulan lah kita puasa. Tak Iya betul juga. Tapi boleh hidup Boleh hidup. Betul. 9 bulan kita puasa. Betul tak? 9 bulan 9 hari. 9 bulan lah kita berpuasa. Pasal jatuh 9 Ramadan 9 bulan. bulan 9. Bulan 9. 9 bulan. Baru sempurna kita satu awal beranak keluar ke dunia. Gitulah dia. Betul. Macam kita boleh hidup. Kenapa kita boleh hidup? Kenapa dalam perut tu boleh hidup? Kenapa segala-gala? Macam mana Apa tu? sebab? Dibungkus. Ada bungkus, ada tali, ada darah, ada air. Kenapa? Hidup. Jangan kita campakkan benda tu, tak boleh. Kita kenal uri temuni ketuban darah. Kenapa dikatakan suruh wapak 5 pancar? Bagi orang Jawa menghormati, ditanam. Ada orang untuk lampu. Ya betul. Ada orang untuk garam, untuk gini. Kerana itu beradat. Kerana kita dinamakan suruh wapak 5 pancar. Itu saudara kita. Tali kita. Kalau tak percaya, kita beranak satu kali. Ada nampak keluar uri kita tanam. Ikat benang kuning, benang merah. Anak kedua lahir, benang tu akan keluar sama dengan pot. Oh. Kuasanya Kalau kita ada anak kedua, boleh try cuba. Sebab itu dia katakan, itu namakan kembalinya, tetap saudara kita kembali. Suruh upat yang baik. Tapi kalau kita tak mengenal, tak tahu, Tak tahu mana lah. tak sempurna Tak lah. ada erti. Sebab tu kata dipanggil apa, malaikat diutus Allah, dipanggil malaikat apa? Malaikat memelihara. malaikat. Jadi apa yang perlu kita pegang dan mudah minum kita jaga hanya satu. Asyhadaqatu li daf fi balai. Tiap kita hidup sedekah. Kerana sedekah itulah dapat menolongkan malapetaka dan bahaya segala-gala. Jadi hidup kita mengenal di situ, kita jaga sedekah. Bukan sedekah daripada segala-gala kita boleh. Sedekah pada duit, wang ringgit, tenaga, sedekah. Sebab itu kata dia hidup. Sebab itu kata orang-orang dulu. Kenapa dia kata diberi? Bukan diberi tapi dia hormat. Orang-orang Jawa dulu, orang-orang Melayu dulu. Kalau ladang dia besar, dia dapat tanin tanam padi, dia tabat tanin. Kenapa dia buat kesyukuran? Dia buat kesyukuran, dia buat nasi tompang, dia buat nasi gunung. Macam-macam dia taruh, dia keluarkan gini. Kenapa dia orang selamat? Kerana itu sifat nama kesyukuran. Jadi ada dalil mengatakan asyhadatu itu lidah fi balak. Sedekah itu dapat menyelamat daripada malapetaka dan balak. Itulah sedekah kepada ibu kita bumi. Itu sedekah kepada segala-gala, kita sedekah pada orang. Segala-gala dinamakan sedekah. Sedekah. Rasulullah pernah bersabda, kalau nak mencari aku, cari orang yang tepat. Sedekah. Sedekah. Fakir miskin. Fakir miskin. Kalau siapa yang dengar, para ulama dengar, kalau kata saya lah. Pasal mereka yang tak tahu kan. Jadi kalau siapa yang ahli dalam ni ilmu agama, ilmu dia mesti tahu apa yang saya cerita. Kerana saya cerita itu benda tu ada. Bukan saya mengarang, bukan kata tok ayah mengarang tu, tidak. Itulah cerita sebenar. Okey. So, macam mana tu kalau pendapat korang? Power. Kita sendiri tak tahu Betul. Baru dapat Kita tahu. at least kita ada pengalaman ke pelajaran untuk kita. Pelajaran untuk kita lah. Kalau kita cari profesor pun belum tentu kita dapat cerita apa yang Tok Ayah cerita. Pasal kalau kita nak cari tu, kita belum tentu kita boleh mendengar apa yang kita dengar. Tapi memang betul lah kalau kita fikir. Kadang kita keluar, kita main bola ke, kita kencing ke kat luar ni. Kita tak ada hormat langsung dengan bumi. Tak terfikir pun kan. Kita pijak, kita lapar. Tapi nanti kalau kita mati, mana kita balik? Balik sana Tanah juga. juga. Betul. Di mana kita bersujud?
di bumi juga. Bumi juga. Di mana ada orang bersujud atas air, atas meja? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Macam mana sujud sampai ke Baitullah pun, tetap aswad dicium, tapi tetap sujud ke bumi. Bumi. Betul. Tetap. Tiap balik mesti ke sini. Wal awal wal akhir. Hidup kita di mana dikandung. Masuk ke kandang tu nah. 7 kaki panjang, 7 kaki lebar. Lebar 4 kaki. Tetap tanah. Mana ada raja dia mulia semua? Tak ada. Mesti ke tanah. Betul. Mesti balik ke sini akhir. Dia takkan lahir lagi. Kan inilah abadi yang tempat. Tapi kalau tak mengenal pada abadinya di sini, bukanlah nama manusia. Sia-sia hidup dia. Okay, best. Best banyak mendengar. Para pendengar yang dengan cerita Tok Ayah ni, kalau ada soalan-soalan yang nak kongsi, bolehlah ceritakan. Nanti kita akan sambungkan kepada episod yang akan datang nanti. So kita akan jumpa lagi episod lagi satu InsyaAllah. Jadi sebelum tu kita punya teka-teki tu kita dah tutup. Tutup. Kita dah tutup. Pasal kita dah ada pemenang satu. Jadi kita tutupkan teka-teki yang kita berikan yang episod yang lepas. Oh, okey lah, Tak ada boleh. lagi. Tak ada lagi. Pasal tak cukup 10 untuk satu bonus. Baiklah, kita akan jumpa. Mungkin akan datang ada lagi. Akan datang insya-Allah. Okay. Akan datang kita akan buat lagi lah teka-teki ni. Yalah, insya-Allah, untuk insya-Allah. fun-fun orang Okey lah. insya-Allah. Okey, kita jumpa episod lagi satu. Amin. Terima kasih. Sama. Bang, kopi kosong lagi satu. Nantikan episod seterusnya.